Kebiasaan nak senang mubtada adalah perkataan yang pertama. Kita nak tentukan mubtada dan khabar melalui kefahaman ayat. Kita tak boleh nak suka-suka nak tentukan mubtada dan khabar. Memang kebiasaan, adat, kebiasaan mubtada perkataan pertama. Khabar belakangnya. Mubtada dan khabar ialah subjek dan predikat. Mubtada adalah perkhabaran cerita. Kita nak mula-mula cerita permulaan ayat. Khabar apa yang dia khabarkan. Tapi khabarnya kadang-kadang di tengah-tengah ayat tu tak boleh disambung terus khabar. Kadang-kadang mubtada ada satu perkataan sahaja di hadapan, khabar selepas tiga perkataan barulah itu khabarnya. Okey, kita tengok contoh ayat. Okey. Seterusnya, isim kana dan isim cerita tentang kana dengan inna. Kana dan inna ialah tergolong dalam geng yang dalam bahasa Arab kita akan panggil sebagai an-nawasikh. An-nawasikh ni termasuk dalam inna dan kana. Yang kita akan belajar hari ni adalah berkaitan perkataan inna, kana. Macam mana kita nak tahu inna dengan kana? Kana dengan inna ni hanya akan terdapat dalam perkataan jumlah ismiyah. Macam mana tak tentukan i'rab selepas inna dan kana? Perkara pertama ialah wajib tahu yang mana satu mubtada, yang mana satu khabar. Okey, Ustazah ulang. Perkataan inna dan kana termasuk dalam geng an-nawasikh. Dalam bahasa Arab kita panggil sebagai an-nawasikh. Dalam kategori an-nawasikh yang kita akan belajar hari ini ialah dua perkataan saja. Yang pertama inna, yang kedua kana. Okay. Inna dan kana ni hanya boleh masuk dalam perkataan jumlah ismiyah. Okay. Untuk inna dan kana, selepas perkataan inna dan kana ada i'rab dia. Selepas i'rab inna dan kana, perkara pertama yang kita kena tahu untuk ayat tersebut ialah tentukan mubtada dan khabar. Wajib tahu yang mana satu mubtada, yang mana satu khabar. Sebab apa? Sebab isim inna hukumnya lain, isim kana hukumnya lain, khabar inna hukumnya lain, khabar kana hukumnya lain. Okey, dia terbalik. Kena ingat contoh kalau isim inna hujungnya berbaris depan, kita panggil marfu. Khabar inna hujungnya berbaris atas. Kalau kana, isim kana hujungnya berbaris atas. Khabar kana hujungnya berbaris depan. Dia terbalik macam tu. Okey, yang pertama kena ingat kana dengan inna ni hanya wujud pada jumlah ismiyah. Kana dan inna ni seolah-olah macam penyedap. Kalau dalam bahasa Melayu, kita bolehlah terjemah tapi bukan itu maksud yang tepat sebenarnya. Dia bergantung juga pada ayat tapi kebiasaan. Kana inna maksudnya sesungguhnya, kana adalah. Macam dia nak taukid, nak tekankan lagi, nak menguatkan lagi ayat, menyedapkan lagi ayat. Okey, contoh macam kana mawqi'ul internet ra'i'an. Kalau tak ada kana pun ayat tu dah lengkap. Mawqi'ul internet ra'i'an contohnya. Apa? Ra'i'an apa? Apa maksud ra'i'an? Tajuk. Menarik. Maksudnya laman internet ni, laman sesawang, laman internet ni menarik. Kalau tak ada kana, perkataan tu dah okey dah sebenarnya. Tapi kita bila masuk kana hanya penyedap dan penambah sedapnya dari sesuatu ayat tu. Bila masuk inna dengan kana tu, i'rabnya dah jadi lain. Okey. Sama juga contoh ayat dalam buku teks muka surat 63. Kanat mawqi'ush syabakati bati'ah. Kalau tak ada kanat maksud dia,
Mawaqi'us syabakati bati'ah. Maksudnya line internet perlahan. Capaian internet slow, perlahan. Bila masuk kanas, mawaqi' dia dah i'rab selepas perkataan kanas itu dah berubah. Okey. Seterusnya. Perkataan kana ada tasrif dia. Dia macam hampir sama macam fa'ala, fa'ala, fa'alu. Contoh itu tasrif fi'il madhi. Kalau perkataan kana, dia ada tasrif untuk kana. Kana ni dia boleh bersambung dengan dhamir. Okey, contoh dia. Dalam muka surat 62, kana mawqi'ul internet ra'i'an. Perkataan mawqi'ul internet ialah perkataan muzakkar. Jadi penggunaan kana ialah kana, tak ada tambahan apa-apa, menunjukkan kana tu untuk huwa, muzakkar. Jadi kana mawqi'ul internet ra'i'an. Okay, contoh muka surat 63, kanat mawqi'ul syabakati bati'atan. Okay, kita guna kanat sebab kanas perkataan mawaqi'ul syabakati ialah ayat perkataan mu apa? Mu'annas yang menunjukkan perempuan yang ada ta marbutah dalam perkataan tersebut. Sebab itulah kita guna kanas. Okey. Kalau untuk huwa, kana, hiya, kanas. Kalau anta, dia jadi kunta. Untuk anta, seorang lelaki, kunta. Kalau untuk anti, jadi kunti. Kalau untuk antum, jadi kuntum, ana, kuntu, nahnu, kunna. Ini adalah adik-beradik dalam perkataan kana. Kana, kanat, kunta, kunti, kuntum, kuntu, kunna. Perkataan kana dia boleh bersambung dengan dhamir muttasil. Macam apa? Macam kita buhu. Tapi ini bukan hu lah. Ini untuk perkataan an-nawasih, khusus untuk perkataan kana. Okey. Yang seterusnya. Contoh. Dalam muka surat 66. Kita tengok muka surat 66. Muka surat 66. Okay, hari ni sebenarnya Ustaz tak ada. Jadi kalau ada gangguan sikit masa kelas, memang minta maaf. Mungkin Ustazah kena berhenti lah. Sebab anak tak ada orang nak handle. Jadi kemungkinan kalau Ustazah tak boleh nak handle anak bising, Ustazah kena stop sekejap kan. Okay, muka surat 66. Dengar tak muka surat 66? Tak apalah. Okay, tengok muka surat 66. Kita tengok yang ba nombor 1. Sikit Contoh dia. Tengok yang ba, aqra'ul jumala al-atiyah thumma wa'ayyinu al-isma wal khabar li kana. Tolong seorang baca nombor 1. Siapa
baca? Saya. Ya. Okey. Tafadhali, siapa nak? Ba yang wahidun tu nombor 1. Kunta waladan musaqqafan fil hasubi. Okey. Kunta waladan musaqqafan fil hasubi. Okey, ada perkataan kunta. Okay. Tolong salin dulu yang ni. Hukum bagi inna dan kana. Keluar tak? Okay. Kana mubtada marfu'. Bila i'rab kita tak sebut mubtada. Untuk perkataan selepas kana, kita akan panggil isim kana. Sebab itulah Ustazah kata kena tentukan mana satu mubtada, mana satu khabar. Untuk perkataan yang ada kana, selepas kana kita akan panggil isim kana marfu'. Kalau khabarnya pula hukum dia khabar kana mansub. Berbeza dengan inna, kalau ada masuknya perkataan inna, mubtada tu hukumnya mansub. Tapi bila i'rab kita tak panggil sebagai mubtada mansub. Bila ada perkataan inna, i'rabnya akan jadi isim inna mansub. Khabar inna marfu'. Okey, marfu' ni huruf yang akhir berbaris depan. Kalau mansub, huruf yang akhir berbaris atas. Okey, terbalik catat yang ni sekadar awak tahu apa beza kana dengan inna. Okey. Terusnya masuk semula yang tadi kunta. Contoh nombor 1, kunta waladan musaqqafan fil hasubi. Okey, tengok dalam kotak tepi tu. Dia bagi contoh. Kana, bila masuk kana. Al-hasubu mufidan. Kana, isim kana marfu'. Khabar kana mansub. Contoh, kana al-hasubu mufidan. Isim kana dalam kotak oranye tu, al-hasubu marfu'. Hukumnya. Khabar kan bagi kana mansub. Faham tak yang ni? Kan pening tak, masih keliru lagi. Tak yang faham. Tak faham. Okay, nak bermula daripada mana? Tadi faham tak apa kana tu apa, inna tu apa? An-nawasih. Okey, kalau kana dan inna kena tahu tentukan apa? Masuk je perkataan kana dan inna kena tahu mubtada dan khabar dalam ayat tersebut. Untuk perkataan kana, Ustazah bagi yang pertama. Dalam yang Ustazah share word ni, Ustazah type kana bila perkataan mubtada'nya dia hukumnya marfu. Tapi bila i'rab kita tak panggil mubtada' marfu. Kita kena tulis sebagai kita akan panggil dalam bahasa Arab panggil isim kana marfu'. Marfu' kalau hukum asalnya marfu' bil dhammah. Isim kana marfu' bil dhammah. Tengok contoh dalam ba tu, kotak ba latihan maharatul qiraah buku surat 66. Kana al-hasubu mufidan. Bila masuk perkataan kana, al-hasubu tu itu adalah mubtada'. Macam saya bagi contoh tadi. Contoh, al-hasub mufidan. Komputer tu sangat bermanfaat. Bila masuk kana, dia punya i'rabnya lain, dia akan merubah baris perkataan dan untuk bagi khabar dan mubtada dan khabar ni. Okey. Kana contoh dalam kotak biru buku teks, kana al-hasubu mufidan. Kana tu perkataan an-nawasih. Bila masuk perkataan kana, al-hasub tu adalah mubtada dia. Tapi dalam i'rab kita tak panggil mubtada. Dia akan jadi isim kana. Isim kana hukumnya marfu'. Tengok baris dia, baris depan di huruf akhir adalah baris depan. Isim kana marfu' bid-dhammah. Itu i'rab dia untuk i'rab perkataan selepas kana. Okey. Kalau perkataan mufidan dia kita i'rabkan sebagai khabar kana mansub bil fathah. Okey. Faham tak yang tu? Boleh teruskan? Boleh faham kana? Boleh. Boleh. Okey, Ustazah ulang tadi.
Kalau perkataan kana, dia boleh ditasrifkan. Ditasrifkan maksudnya perkataan kana, dia boleh bersambung dengan dhamir muttasil. Dhamir muttasil ni yang mana satu? Yang kepunyaan. Yang bukunya, sekolahnya, pennya, pen awak, pen dia, pen kami. Tu. Perkataan kana, specialnya kana ni dia boleh bersambung dengan dhamir muttasil. Dia punya tasrifnya akan jadi kana, kanat, kana untuk muzakkar, kanat untuk muannas, kunta untuk seorang lelaki, kunti untuk seorang perempuan, kuntum untuk ramai lelaki, kuntu saya untuk saya seorang, kunna untuk kami. Okay, perkataan kana saja. Okey. Manakala perkataan inna, tengok contoh di bawah, tepi latihan yang inna syabakatal internet wasi'atun. Okay. Inna syabakatal internet wasi'atun. Okay. Bila masuk perkataan inna, tengok perhatikan ayat, kalau dia tak ada inna, ayat tu pun dah sebenarnya dah lengkap. Tapi masuk je inna atau kana, dia akan melengkapkan, menyedapkan, mentakkidkan untuk mencantikkan lagi ayat tu. Okay. Syabakatal internet wasi'atun. Tu kalau tanpa inna, bila masuk sahaja inna, hukumnya berubah. Jadi inna syabakatal internet wasi'atun. Selepas inna, perkataan itu adalah mubtada. Syabakatal internet itu adalah mubtada dia. Wasi'atun itu adalah khabar dia. Tapi bila masuk perkataan inna atau perkataan kana, kita tak akan panggil ianya sebagai mubtada. Dii'rabkan nanti sebagai isim kana ataupun isim inna. Faham yang tu? Yang tu kena jelas sebab bila soalan i'rab, awak jadi pening. Dia ada kaitan. Masuknya perkataan kana dan inna, yang pertama wajib untuk kamu tahu tentukan mubtada dan khabar. Itu yang pertama. Bila tahu mubtada dan khabar, ya dah tahu dah yang mana satu mubtada, dia tidak dipanggil sebagai mubtada tapi kena tulis isim kana ataupun isim inna. Macam tu. Itu cara i'rab dia. Memang caranya macam tu khusus untuk kana dan inna. Contoh inna syabakatal internet. Bila masuk perkataan inna, syabakata itu adalah isim inna mansub bil fathah. Nampak? Nampak tak? Macam mana perbezaan dia? Jelas? Boleh? Orang lain? Yang senyap ni? Boleh. Okay. Inna adalah isim inna mansub bil fathah. Kenapa bukan syabakatal internet terus dia punya isim? Kebiasaan selepas inna, macam saya kata tadi, memang itu adalah mubtada. Mubtada'nya adalah syabakah. Isim inna, dia hanya syabakah sahaja yang isim inna. Kita tak sebut internet itu. Itu dikira mudhaf dan mudhafun ilaih, tapi untuk isim inna kita hanya tentukan syabakata tu sebagai isim inna. Tapi kalau dua tu dia ada kaitan mudhaf dan mudhafun ilaih, perkataan yang bersandaran. Syabakatul internet adalah capaian internet. Jadi yang kita panggil sebagai isim inna adalah perkataan syabakata. Tak perlulah untuk kita tulis sehingga dua perkataan. Faham? Jadi capaian internet tu adalah mubtada dia. Jadi khabarnya luas. Wasi'atun. Capaian internet sesungguhnya, capaian internet ni meluas. Luas. Jadi khabar dia adalah wasi'atun. Hukum khabar untuk inna ialah marfu'. Jadi macam mana nak i'rab dia untuk perkataan khabar inna? Khabar inna marfu' bil dhammah. Okey. Sebab apa perlu ditekankan kena awak bila dah naik form, awak kena tahu spesifik perkataan tu dalam classification dia, dalam kategori apa. Tu yang pertama. Yang kedua, hukum dia. Bila dah tahu itu adalah isim fa'il, isim fa'ul, maf'ul, mubtada ke, khabar ke, kita kena tahu barisnya apa.
kena tahu sampai detail macam ni untuk soalan yang i'rab. Dia berkaitan dengan soalan i'rab, soalan meletakkan baris, soalan untuk bina ayat yang berkaitan dengan klasifikasi-klasifikasi tersebut. Okay? Jadi tolonglah bila buat revision tu tengok satu-satu tajuk nahwu, sorof semua kita tengok, check balik, tengok bersama dengan contoh dia. Kalau awak baca dia punya teori, dia punya fakta, kadang-kadang tak faham. Kena tengok sekali dengan contoh ayat dan latihan. InsyaAllah dalam buku teks sebenarnya dah membantu. Tengok dengan tak tengok je, study dengan tak study je sebenarnya. Okay. Ustazah nak tanya Nik Farah. Mana Nik Farah? Nik Farah. Nik Farah. Tak nyaut ni ada ke tak ni? Nik Farah. Ustazah. Ada. Okey. Perkataan kana al-hasubu mufidan. Yang mana satu isim kana, yang mana satu khabar kana, dan sebutkan dia punya hukum. Hukumnya tu maksudnya baris dia. Mansub. Isim al-hasub. Isim apa? Perkataan al-hasub. Isim. Mufidan kana mansub. Kalau al-hasub. Ha? Kalau al-hasub. Dia apa? Marfu'. Dia jadi apa? Marfu'. Tapi kalau dalam exam kena tulis macam mana? Bila ada perkataan kana. Isim kana. Kana marfu'. Ya. Faham ke tak ni? Faham? Okey. Kalau yang khabar dia tu jadi apa? Mufidan tu nak tulis macam mana? I'rab dia. Khabar. Mansub bil apa? Kena tengok baris dia. Yang tu Ustazah bagi ringkas sangat dalam slide dalam yang Ustazah share tu. Kalau mansub bil Fathah. Fathah. Okey, faham lah tu. Okey, syukran. Okey, seterusnya. Contoh tadi, kunta waladan mutaqqafan. Kenapa dalam ayat tu guna kunta? Tadi Ustazah kata kalau kunta tu untuk muzakkar dan dia jadi kunta tu anta. Kalau muzakkar boleh guna juga kana. Tapi ini orang. Dia melibatkan dhamir muttasil. Kunta waladan mutaqqafan fil hasub. Maksudnya dia tu adalah seorang lelaki yang memang sangat berpengetahuan tentang komputer, tentang laptop. Itu maksudnya. Okey. Untuk kunta, dia punya i'rab dhamir muttasil mabni fi mahlir raf'i isim kana. Maksudnya kunta, dalam kunta tu dah ada isim kana. Sebab apa? Dia adalah dhamir muttasil. Bila kana, perkataan kana yang bersambung dengan dhamir muttasil, isim kananya tu terletak dalam tu. Kunta. Ta tu. Itu adalah isim kana. Faham tak? Okey. Kalau kuntu, isim kananya berada di mana? Isim kana untuk kuntu berada pada tu. Dia bersambung. Bila nak cerita, okey, saya. Kuntu ni maksudnya saya ni jadi seorang pelajar yang sangat tahu tentang email. Itu maksudnya. Taliban aliman. Saya ni adalah seorang pelajar yang sangat tahu bil baridil elektronik, tentang email. Email elektronik. Okey, jadi macam nombor satu tu isim kananya yang mana satu? Kunta tu, ta. Itu adalah isim kananya. Yang mana satu khabar kana? Khabar kana ialah waladan. Waladan musaqqafan tu adalah khabar dia. Khabar untuk kana tu. Okey. Nak tengok faham ke tak? Siti Zulaikha.
Siti Zulaikha. Mana Siti Zulaikha? Siti Zulaikha. Ni tak dengar ni, semua tidur katnya ni. Orang lain, siapa? Danish Daniel. Mana Danish Daniel? Mana Danish Daniel? Kau tak dengar ni? Hello? Dengar. Siapa nak cuba jawab? Nombor 1 dengan nombor 2. Yang mana satu isim kana, yang mana satu khabar kana. Okay, cuba. Soalan berapa salah? 1 dan 2. Sama je, hampir sama je. Kalau nombor 1, bagi tahu mana satu isim kana dia, mana satu khabar kana. Nombor 2, mana satu isim kana dan khabar kana dia. Siapa nak cuba? Salah tak apa. Nak tahu faham ke tak? Kalau tak mencuba macam mana Suzan nak tahu? Okey, siapa seorang sebut? Saya nak cuba saya. Okey, cuba. Yang pas. Abang. Nombor 1 dan dengan nombor 2. Isim kan yang nombor 1 isim kana ta. Ya. Dia punya khabar kana waladan musaqqafan. Okey, nombor orang lain, nombor 2. Siapa nak cuba nombor 2? Syukran jazilan Syazlan Azim. Orang lain, cepat. Saya Okey, Nur, siapa nak cuba tadi? Nur Zulaikha ke? Ke siapa? Naik nama tadi. Okey, cuba. nombor 2 kuntu isim kana, Ya. taliban aliman khobar kana. Okey, betul. Orang lain faham tak? Macam mana nak tentukan bila perkataan yang kunta, kuntu, kanat, kuntum, kunna? Orang lain, ada tak yang tak faham lagi? Nak suruh ulang ke? Ada yang tak Saya. faham lagi? Nak minta ulang? Saya tak faham. Okey, saya ulang. Untuk perkataan okey, kana dia lain. Yang pertama kena ingat, perkataan kana kita senang nak tentukan isim kana dan khabar kana. Sebab dia tidak bersambung dengan dhamir muttasil. Contoh, tengok balik muka surat 62 yang tadi Ustazah bagi contoh. Kana mawqi'ul internet ra'i'an. Perkataan kana isim kananya adalah mawqi'ul internet. Tapi kena ingat bila perkataan isim kana itu adalah tarkib idhafi ataupun kita panggil sebagai mudhaf dan mudhafun ilaih, kita akan ambil satu perkataan sahaja selepas perkataan kana. Itu dipanggil isim kana. Isim kana ni hukumnya adalah marfu'. Isim kana marfu' bil dhammah. Itu caranya. Okey. Mana satu khabar dia? Khabar dia adalah ra'i'an. Khabar ra'i'an hukumnya adalah mansub. Khabar kana mansub bil fathah. Itu faham? Okey. Kena faham dulu yang kana ni. Faham yang ni? Faham yang ni? Orang lain tak jawab ni, tidur ke apa ke? Tengok buku ke tak? Terusnya. Itu kana. Perkataan single yang tak ada apa-apa tambahan. Tak ada apa-apa sambungan. Specialnya perkataan kana ni, dia boleh bersambung dengan dhamir muttasil. Ya, bila bersambung dengan dhamir muttasil, dia akan jadi contohnya, kita tengok dalam bawah tu kanat. Kanat mawaqi'us syabakati bati'atan. Kanat mawaqi'us syabakati bati'atan. Perkataan kanat, dia bersambung dengan dhamir muttasil yang menunjukkan perkataan itu adalah untuk muannas ataupun seorang perempuan. Tapi mawaqi'us syabakati dia benda. Dia bukan orang. Jadi perkataan benda tu ada lambang muannas ta. Sebab itulah kita guna kanat. Kita tak boleh guna kana. Jadi yang mana satu dia punya isim kana. Isim kanas dia adalah mawaqi'us syabakati. Mawaqi'u. Sebab ini adalah benda, bukan orang. Mawaqi'u. Isim kana tu adalah mawaqi'u. Kanat mawaqi'u. Itu adalah isim kana dia. Khabar kana dia bati'atan. Kita kena tahu mubtada dengan khabar dia. Ceritanya kat sini apa? Capaian internet itu lemah. Capaian internet itu slow. Capaian tu adalah isim kana. Lemah tu dan ia adalah mubtada. Bati'atan tu slow ataupun perlahan, itu dah khabar dia.
Jadi khabar kana mufrad. Khabar kana mansub. Silap minta maaf. Mansub bil fathah. Okey. Terus kepada kuntu tadi. Kaitkan. Susah terus kaitkan pada muka surat 66. Nombor 1, kunta. Kalau kunta, selepas ni adalah orang. Cerita tentang orang. Okey. Kunta waladan muthaqqafan. Seorang lelaki itu, dia sangat tahu, sangat berpengetahuan dalam komputer. Jadi isim kana dia adalah pada ta, kunta tu. Isim kananya, khabar dia adalah waladan musaqqafan. Okay, nombor 2, sudah teruskan untuk bagi contoh. Isim kana dia adalah kuntu. Awak seorang, saya seorang perempuan, kuntu. Dia punya isim kananya adalah berada pada ta tu. Ta baris depan, kuntu tu. Ta yang baris depan tu, kuntu tu itu adalah isim kananya. Selepasnya, taliban aliman itu adalah khabar kana. Okey, kesimpulannya untuk kana, kalau selepas kana ia adalah isim kana. Kalau selepas kana dia adalah perempuan, tengok pada perkataan itu sama ada benda ataupun orang. Kalau benda dia adalah ismiyah, otomatik selepas kana itu adalah isim kana. Tapi perkataan untuk kana yang bersambung dengan dhamir muttasil, contohnya kunta. Dalam muka surat 66, kunta, kuntu, kanat, kuntum, kunna. Isim kana dia berada di dalam perkataan kunta. Ta, ta yang berbaris di atas, ta yang berbaris di depan, ta yang huruf mati. Itu adalah isim kana dia. Dan khabarnya adalah selepas itu. Tapi tengok dalam perkataan nombor 3, kanat syabakatul internet. Dia benda kan? Dia bukan orang. Jadi isim kananya ialah syabakatu, bukan kanat. Faham tak yang ni? Boleh faham perbezaan kana? Jadi sama-sama. kana Jadi isim kana dia macam tati gitulah. Kunta. untuk apa? Dia bergantung kepada perkataan selepasnya. Kalau kita nak letak contohnya macam Susah kata yang nombor 3 kan. Dalam latihan ba, muka surat 66, ba yang nombor 3. Kalau tak ada kanas, buang kanas. Perkataan tu akan bermula dengan syabakatul internet fi markazil hasub bati'ah. Tapi kita tak boleh guna kana. Sebab apa tak boleh guna kana? Sebab perkataan syabakatul internet itu adalah perkataan muannas. Sebab itulah guna kanas. Tapi isim kana dia bukan kanas. Isim kana dia adalah syabakatu. Sebab syabakatu itulah benda, bukan orang. Kalau kunta yang nombor 1, 2, nombor 4, nombor 5, isim kana dia berada pada kunta, ta, kuntu, tu. Tu itu adalah isim kana dia. Sebab dia adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Selepas perkataan kana tu dia orang. Kunta, kuntu, kuntum, kunna tu dia orang. Dalam tu ada orang. Faham tak? Jadi khabarnya tu selepas perkataan kunta, kuntum tu lah khabar kana tu. Faham yang tu? Okay, dah faham. Jelas orang lain? Jelas? Okey. Jelas. Seterusnya berkaitan dengan inna pula. Complicated sikit yang kana ni. Tapi risau takut dalam exam ada keluar. Inna, okey, contoh muka surat 63. Innal hatifaz zakiyya mufidun lit-talabah. Kalau ada perkataan inna, maksud ayat tu al-hatifaz zakiyya mufidun lit-talabah. Telefon pintar bermanfaat untuk para pelajar. Tapi bila masuk je perkataan inna untuk mentakkidkan, untuk mencantikkan, menyedapkan lagi ayat, dia kata apa? Sesungguhnya telefon pintar ni sangat bermanfaat untuk para pelajar. Cuma bila masuk perkataan inna dengan kana ni, dia
i'rabnya berubah, hukumnya berubah. Kalau kana tadi, isim dia baris depan. Kalau inna, isim dia akan jadi al-hatifah. Isim dia mansub. Isim nak tentukan isim inna, isim kana tu kita kena tahu mubtada dia. Jadi al-hatifah zakiyah tu mubtada dia. Tapi dalam i'rab kita tak panggil lah itu sebagai mubtada. Dia akan jadi apa? Jadi isim inna mansub bil fathah. Okey. Sesungguhnya telefon pintar sangat bermanfaat untuk para pelajar. Okay. Mubtada dia, telefon pintar tu adalah mubtada dia. Awal cerita. Dia punya khabar mufidun, sangat bermanfaat. Okay. Khabar dia mufidun tu khabar inna marfu' bid-dhammah. Okay, saya rasa inna ni senang sikit kot. Okay lah. Faham kan yang inna? Okey, kita tengok yang jim bawah latihan muka surat 66 jim. Latihan muka surat 66 jim. Okey, contohnya. Nombor 1. Innal walada alimun bil lu'bati ta'limiyah. Innal walada alimun bil lu'bati ta'limiyah. Sesungguhnya seorang anak lelaki tu dia tu tahu. Alimun, memang tahu sangatlah. Alimun sangat tahu bil lu'bati ta'limiyah, dengan permainan pendidikan. Maksudnya games pendidikan lah tu maksudnya. Okey. Mana satu isim inna? Mana satu isim inna? Macam mana Ustazah kata? Al-waladu adalah isim inna. Tapi bila nak i'rab, dia akan jadi isim inna mansub bil fathah. Okey. Mana satu khabar inna? Alimun, betul. Bila khabar inna, dia adalah marfu'. Jadi perkataan kalau digariskan alimun tu, jadi dia punya i'rab ialah khabar inna marfu' bil dhammah. Okey, yang inna ni mudahlah sikit. Okey, kita tengok contoh yang nombor 2 pula. Ayat dia inna syashatal hatifi zakiyyi maksurah. Dia kata apa? Sesungguhnya syashah, skrin al-hatifi zaki, skrin telefon pintar, maksurah, patah. Yang mana satu mubtada? Yang pertama, nak tahu isim inna, khabar inna, kena tahu mubtada dan khabar. Yang mana satu mubtada? Syashah Ya. al-zakiyah. Skrin telefon pintar, khabar dia adalah maksurah. Okey, tapi bila masuk dalam isim inna, kita akan ambil satu perkataan sahaja sebagai isim dia. Jadi isim inna adalah apa? Syashata. Jadi khabar inna adalah maksurah. Betul. Okey. Isim inna syashata. Jadi dia punya i'rab dia macam mana? Isim inna mansub bi fathah. Khabar maksurah tu khabar inna marfu' bi dhammah. Okay, nampak tak? Nak habis masa dah ni. Ustazah nak tanya sebelum ni ke dalam masa terdekat ni ke, ada tak mana-mana cikgu yang buat kelas di luar jadual? Di luar jadual gemilang, di luar jadual waktu akademik? Dah ada ke? Ada. Dia buat bila biasanya masa tu? Pagi tu pukul 9 hari Jumaat? Selain daripada tu, selain waktu tu? Malam pukul? 8:30 macam tu. 8:30. Jadi tak ada masalah lah kalau kata Ustazah nak buat kelas tambahan lepas ni. Sebab Ustazah rasa kena ada sentuhan terakhir sebelum kamu peperiksaan. Sebab ni kalau ikut dalam jadual akademik, hari ni adalah kelas terakhir. Lepas ni awak bermula exam 2 kan? Betul?
Betul.